Bagaimana dengan kisah Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan seorang pemimpin, dengan seorang pemerintah, dengan seorang manusia yang menuhankan dirinya sendiri. Namrus tu menganggap dia adalah Tuhan yang perlu dan harus disembah oleh penduduk-penduduk di kawasan daerah wilayah yang dijajah dan dikuasai olehnya. Dia menganggap bahawa dia adalah seorang dewa yang menjadi perantara di antara manusia dengan Tuhannya. Dia seolah-olah pada awal tidak menolak tentang sifat ketuhanan, tetapi cuma menganggap dia ni sebagai orang yang diberi kelebihan, sebagai orang yang sakti, sebagai seorang dewa yang punya perantaraan dengan manusia. Seolah-olah hari ini setiap rakyat yang di bawah kekuasaan dan jajahan takluk dia tidak perlu pergi terus kepada Tuhan, tidak perlu memohon dan meminta kepada Tuhan, kecuali meminta kepada dia sebagai perantara. Seolah-olah Allah berada pada tempat dia, terasing daripada kita. Dia sibuk dengan hal dia, tak ada masa untuk mengetahui segala hal hewan rakyat manusia. Nak tanya, tanya aku. Nak cari, cari aku. Itulah Namrus. Sebab itu dia antara orang yang diberi kelebihan dalam ilmu geometri. Antara pengasas sistem saat 60 saat 1 minit, 360 darjah, 60 darjah itu adalah daripada zaman Namrus lagi. Dia juga diberi kehebatan dalam ilmu engineer, sebab dia antara pencipta saluran parit pertama yang mengairi daripada laut dan sungai untuk dialiri kepada kawasan-kawasan pertanian, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dia juga cekap dalam ilmu astrologi, iaitu ilmu yang melibatkan tentang hubungan di antara planet-planet dan bintang-bintang. Sebab itu dia pakar dalam ilmu palmistri. Ilmu palmistri ini adalah sebuah ilmu yang terkait rapat dengan hubungan rasi di antara manusia dengan bintang-bintang yang ditemui dan dikaji. Contoh paling mudah, kalau dalam akhbar-akhbar lama dulu, terutama akhbar utusan, kita ada bintang-bintang 12 tu. Ada nama Leo, ada nama Cancer, ada nama Gemini, ada nama Taurus, ada nama Capricorn, ada nama Sagittarius. Kita pun, kebetulan aku Capricorn, baca. Capricorn hari ni kalau berniaga rugi, kalau tak berniaga okey. Kita pula jual pasar malam. Bila baca rugi tak keluar berniaga. Sebab apa? Baca ramalan tadi, kawan-kawan balik untung 400, 500. Kita tak keluar sebab baca hak tadi rugi. Jadi sebab apa dia cipta ilmu palmistri? Sebab manusia layak dan berhak untuk menentukan nasib dan masa depan dia sendiri. Seolah-olah Tuhan, kamu duduk tempat kamu diam-diam, jangan kacau urusan manusia di bumi, biar kami urus kehidupan kami sendiri. Dan masa inilah dia mengakui tentang ketuhanannya di samping manusia, jajahan-jajahan dan takluk-takluk daerah ataupun wilayahnya. Dan untuk menghapuskan kesombongan dan kecongkakan ini, maka Allah sekali lagi mengutus salah seorang rasulnya yang bernama Ibrahim alaihi salam. Kebetulan konteks keluarga Nabi Ibrahim pula ditakdirkan bapa ni orang yang rapat dengan Namrus. Bapa Nabi Ibrahim, Azar, yang diceritakan dalam Al-Quran ialah seorang pembuat patung-patung berhala. Anak nak jadi Nabi ni, anak nak jadi Rasul di kemudian hari. Tetapi itulah percaturan, itulah perkiraan daripada Allah. Tiada siapa berhak untuk menghalang dan menafi. Pasti ada hikmah di sebaliknya setiap kejadian yang diberikan oleh Allah. Ataupun kita boleh susur galur sebenar salasilah Nabi Ibrahim. Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Sarush bin Ra'u.
bin Falikh bin Abir bin Shalikh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim masih lagi keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kalau nak naik lagi, Nuh bin Lami', Lami' bin Matusyalih, Matusyalih bin Idris alaihi salam, Nabi Idris, Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlil, Mahlil bin Qainan, Qainan bin Anush, Anush bin Shis, Shis bin Adam alaihi salam. Kalau nak naik lagi, ini adalah salasilah keturunan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggarkan berusia sampai umur 175 tahun dan diperkirakan riwayat kehidupan dia 1997 sebelum Masihi sehingga 1822 sebelum Masihi, dan dia lahir di sebuah perkampungan yang diberi nama Faddam Arab di dalam daerah Ur dalam negeri Babylon. Negeri Babylon inilah yang kuat kuasa dia, kepimpinan dia, ketua dia ialah Namrus. Dan Nabi Ibrahim terpaksa berhadapan dengan Namrus walau dengan apa cara sekalipun. Dan Al-Quran menyebut tentang Ibrahim sejumlah 69 kali di dalam Al-Quran. Buat pertama kalinya Ibrahim ini diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ilham tersebut dia mencari-cari makna ketuhanan yang sebenar. Dia cuba mencari ketuhanan yang sebenar dengan melihat kepada alam semesta. Dia tengok kepada bintang, tetapi akhirnya bintang itu lenyap. Tidak mungkin Tuhan itu adalah sesuatu zat yang bersifat lenyap. Dia tengok pada bulan, akhirnya bulan hilang bila datangnya siang. Tidak mungkin zat Tuhan itu akan hilang bersama dengan datangnya siang. Dia mencari sesuatu yang lebih besar, matahari, bersinar, bercahaya menerangi seluruh alam semesta, tetapi pertahanannya juga tidak lama. Akhirnya matahari bila sampai tempoh dia juga terbenam. Jadi Tuhan tidak mungkin terbenam. Jadi dalam pencarian itulah Allah memberikan ilham, hidayah dan petunjuk supaya dia dapat mengenal sebenar-benar pencipta bagi dirinya dan seluruh manusia. Lalu untuk menguatkan keyakinan dan keteguhan kepada Allah, Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah supaya menghidupkan kembali binatang yang telah mati, binatang yang telah meninggal. Dalam Al-Quran ada dialog tersebut bila mana Allah menanyakan Nabi Ibrahim, adakah kamu tidak yakin? Adakah kamu tidak percaya bahawa akulah Tuhan kamu? Tetapi tidak lain permintaan itu adalah semata-mata untuk menguat dan meneguhkan lagi keyakinan dan keimanan kepada Allah. Percaya dah pada Allah, beriman dah pada Allah, berkeyakinan dah pada Allah, nak tunjuk, nak menguatkan lagi. Lalu diminta oleh Allah supaya Nabi Ibrahim menyembelih 4 jenis burung. Dia ambil 4 jenis burung, dia sembelih. Kemudian dia cincang. Dia cincang sampai hancur. Kemudian dia gaul pula ke 4 cincangan 4 jenis burung tadi. Campur 4 cincangan jenis burung, dia pergi letak sedikit atas sebuah bukit. Hak ni sedikit atas sebuah bukit, hak ni sikit atas sebuah bukit, hak ni sikit atas sebuah bukit. 4 bukit. Dan dia memegang, dalam tafsir Ibnu Katsir, kepala setiap burung-burung tadi. Hak 4 dia sembelih tu dia pegang kepala. Last sekali Allah berikan kembali roh dan kehidupan. Jadi akhirnya setiap burung tu dia cari sendiri mana hak grup dia, mana hak kumpulan dia. Bukan kata dia hidup tu bercampur. Kalau kita kata ayam sikit, serati sikit, dah, dia cari hak betul dia. Bila kembali hidup hak betul balik, semua menuju kepada Nabi Allah Ibrahim untuk ditangkupkan kembali kepala yang ada pada tangan Nabi Allah Ibrahim. Bila mari contoh satu jenis, Nabi Ibrahim nak uji, Nabi Ibrahim nak try, dia tunjuk kepala hak bukan body tu. Tapi body tu tak mau dekat, body tu tak mau masuk. Sebelum sampailah ditunjukkan kepala untuk bodinya yang sebenar, baru dia terima untuk dilekatkan leher.
Macam begitulah yang berlaku. Macam orang-orang kafir musyrikin Mekah pada zaman Rasulullah. Mereka tu bukan tak percaya langsung pada Nabi. Ada yang was-was, ada yang memang tak mau beriman. Tetapi mereka nak lebih lagi. Mereka nak lebih lagi untuk meyakinkan dalam hati mereka Nabi ni benar-benar Nabi. Nabi ni benar-benar Rasulullah. Lalu mereka minta sesuatu benda yang pelik-pelik, benda yang aneh-aneh, benda yang ajaib-ajaib. Sebab itulah kebanyakan para Nabi dan Rasul dibekalkan dengan apa yang menjadi sesuatu yang dianggap luar daripada kebiasaan. Itulah yang disebut dalam agama sebagai mukjizat.